Buletin Didik 27 Mac bersama saya Midi Salih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan komited menaik taraf bangunan sekolah daif di seluruh negara termasuk kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kejeraya Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, setakat ini sejumlah 113 sekolah daif telah diamanahkan kepada Jabatan Kejeraya JKR bagi mewujudkan persekitaran pendidikan optimum. Sebagai agensi pelaksana yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan, kos keseluruhan projek menaik taraf ialah 1.02 bilion ringgit. Daripadanya, 6 projek dalam fasa penyerahan, 58 projek dalam fasa pembinaan, 3 dalam fasa perolehan dan selebihnya dalam fasa reka bentuk, perancangan serta pra-perancangan. Jadi melalui program seperti ini, beberapa sekolah daif akan menikmati bangunan yang baru dan yang lebih moden walaupun berada di kawasan luar bandar, tetapi murid-murid di kawasan ini juga bakal untuk menikmati bangunan dan kemudahan pendidikan yang moden. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan secara rasmi bangunan gantian penuh Sekolah Kebangsaan Inandung Keningau. Tambahnya, projek yang berteraskan keperluan rakyat mencerminkan keprihatinan kerajaan dalam memastikan keluarga Malaysia mendapat infrastruktur serta persekitaran pendidikan yang selesa, selamat dan optimum. Program e-Pemula yang akan dilancarkan tidak lama lagi bakal memberi manfaat kepada lebih 2 juta belia dengan peruntukan 300 juta ringgit. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, program e-Pemula adalah sebuah skim transaksi tanpa tunai khas untuk golongan belia berumur 18 hingga 20 tahun dan pelajar sepenuh masa di institusi pengajian tinggi. Program e-Pemula akan mengkreditkan RM150 secara one-off ke dalam akaun e-dompet belia. Jelas beliau terdapat banyak dana dan pembiayaan yang disediakan khas untuk golongan belia melalui bajet 2022. Ia termasuk pelan pembiayaan belia usahawan sebanyak RM150 juta yang ditawarkan menerusi Bank Simpanan Nasional BSN dan Agrobank. Selain kerajaan juga telah mula membayar allowance RM900 kepada pelajar yang menjalani program latihan industri sejak 2019. Langkah itu bagi membantu mengurangkan beban keuangan golongan berkenaan. Datuk Seri Tengku Zafrul turut mengingatkan golongan muda mengenai kepentingan masa depan dan amalan konsep pengurusan keuangan yang positif menerusi kawalan diri. Ini akan membolehkan belia mengagihkan simpanan dan berjinak dengan dunia pelaburan serta menerajui pelan takaful dan insurans yang sedikit sebanyak membantu memastikan tahap kesejahteraan keuangan. Yayasan Bank Rakyat YBR antara badan yang komited membantu pelajar yang memerlukan. Terbaru sejumlah hampir RM250,000 diperuntukkan bagi memberi manfaat kepada 2,200 murid sekolah rendah di sekitar Gombak dan Damansara, Selangor. Pengerusi YBR, Datuk Megat Zulkarnain Tan Sri Omar Din berkata, sumbangan disalurkan kepada mereka yang layak, terutamanya keluarga B40 bagi meringankan beban kewangan mereka. Bantuan merangkumi kelengkapan set persekolahan. Capna dengan ibu bapa yang terkesan dengan pandemik COVID-19, bantuan wang tunai RM100 turut diberi. Nombor ini masih lagi bertambah dan insya-Allah saya telah akan memanggil satu lagi mesyuarat lembaga pada 31 hari bulan ini untuk kita tengok kalau ada keperluan bagaimana dapat kita mencari dana tambahan untuk kita berikan bantuan ini. Kita memahami bahawasanya dalam keadaan kesempitan dengan pelbagai perkara dan proses yang terpaksa rakyat Malaysia lalui, terutamanya daripada B40. Sebanyak 7.87 juta ringgit disalurkan dan lebih 66,000 murid mendapat manfaat daripada pelbagai program tanggungjawab sosial korporat YBR sejak tahun 2018. Manakala untuk tahun ini sejumlah 3 juta ringgit sudah disalurkan. Lagi berita baik kepada pelajar yang memerlukan bantuan keuangan. YBR mungkin membuka semula talian pinjaman boleh ubah pendidikan PPBU yang berakhir 15 Mac lalu. Kita akan tengoklah, mungkin 31 bulan ni kita akan bincang. Kalau terpaksa kita buka special balik 1-2 hari untuk membolehkan pelajar-pelajar yang mendapat tawaran UiTM khususnya yang saya difahamkan baru saja mereka terima tawaran, and we will see how we can accommodate, how we could assist, and above all how we could help
those students yang memerlukan bantuan ini. Menurut Datuk Megat Zulkarnain, bagi tawaran terakhir PPBU yang berakhir pada 15 Mac lalu itu, sejumlah 4,000 permohonan diterima. Pemilihan ke atas mereka yang layak masih dilakukan. Bertemu kembali. Tindakan Nurliana Razali mengenakan pakaian etnik murid Nabai dari Sabah ketika menerima ijazah sarjana kejuruteraan dari University of Manchester di United Kingdom baru-baru ini pantas menarik perhatian. Ramai yang mengakui bangga dengan tindakan beliau itu. Anak pertama daripada 3 beradik berketurunan Brunei murid itu menjadi bualan apabila gambarnya berpakaian tradisional berserta jubah dan mortabot ketika mengambil ijazah pada 20 Mac lalu tular di media sosial. Hampir semua warganet memuji tindakan gadis berusia 26 tahun berasal dari papar itu. Nurliana berkata, dia mengenakan pakaian tradisi itu sebagai satu cara untuk mempamerkan tradisi dan kebudayaan masyarakat Sabah ke negara luar. Dia mahu baju tradisi Murut Nabai itu sentiasa dihargai dan diingati terutama oleh generasi muda. Mengikut jadual asal, Nurliana sepatutnya menerima ijazah pada 2020, namun ditangguhkan ke tahun ini disebabkan pandemik COVID-19. Nampak indah, segar dan tenang jika dahulu lukisan dan ekspresi seni pada dinding bangunan dianggap sebagai vandalisme atau berniat jahat. Kini tidak lagi. Lukisan mural bukan sekadar memberi nilai estetik kepada masyarakat sekeliling, malah juga boleh menjadi medium dalam mempromosi sesuatu idea selain mampu memberi kesan yang positif untuk menaikkan nama sesuatu kawasan. Bermula sekadar hobi, Syal Sepihi mula aktif melibatkan diri dalam seni mural pada pertengahan 2020. Biarpun bakat melukisnya bermula sejak kecil, anak kelima daripada 7 beradik ini hanya berani mengorak langkah menghasilkan seni di atas dinding selepas berhenti kerja sebagai pegawai keselamatan dan kesihatan. Mula-mula boleh terjebak tu, saya ada join satu kontes melukis mural dekat Johor Bahru City Square. Masa tu tema kemerdekaan. So kat situ saya memang kenal ramai lagi artis-artis senior yang lebih mahir lukis. So kat situ saya memang panjang langkah lagi lah untuk menimba ilmu daripada diorang kan. Banyak mencipta lukisan mural, namun yang paling dibanggakan gadis kelahiran Baling Kedah ini ialah seni mural yang dihasilkan di seberang perai sepanjang 76 meter. Kebiasaannya mengambil masa seminggu hingga 2 minggu menyiapkan satu-satu mural. Syal mengakui memerlukan semangat yang kental kerana perlu berdepan dengan banyak cabaran. Selain keluasan dan keadaan permukaan mural yang hendak dihasilkan, dia juga perlu mengambil kira faktor cuaca terik dan hujan yang melambatkan proses penyiapan. Yang paling mencabar tu adalah bekerja di tempat tinggi. Sebab bila bekerja di tempat tinggi ni, kita melibatkan tangga yang tinggi ataupun staging dan ataupun penggunaan crane. So kalau kita berdiri atas tangga tu, kita akan mengambil masa dalam 6 ke 7 jam. So memang perlukan tenaga lah kan. So kalau pasal staging ni, atas kudrat sendiri kita akan pasang dan buka sendiri. So staging tu adalah besi yang berat. Setiap hari kita akan kena buka dan pasang balik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerja yang berat pasti dapat diselesaikan dengan mudah apabila dibuat secara bersama. Tidak berseorangan dalam menghasilkan mural, Syal cukup bertuah apabila kesemua adik-beradiknya mempunyai bakat yang sama. Sekiranya membuat lukisan mural bersaiz besar, dia selesa dibantu ahli keluarganya yang lain. Pada masa sama, Syal turut mengharapkan sokongan masyarakat. Tak ramai orang awam akan berfikir kita melukis dekat dinding hanya untuk kecantikan dan menarik pelancong luar. Sebab sesetengah orang awam ni dia fikir bila kita lukis dekat dinding luar ni sekadar vandalism. So kita perlu ubahlah persepsi orang awam supaya anak-anak muda kita yang berbakat ni lebih fokus lah dengan apa yang diorang minat. Kini setelah yakin dengan hasil air tangannya, Syal mula mengambil tempahan untuk menghasilkan mural di serata negara. Pencemaran mikroplastik dikesan menjadi ancaman kepada manusia melalui sistem rantaian makanan.
Mikroplastik memasuki kitaran makanan hidupan marin yang menjadi sumber protein bagi manusia sekaligus memberi kesan kesihatan. Menurut pengerusi unit amal Kelab Rotary Johor Bahru, Datuk Muhammad Noh Ibrahim, program pembersihan pantai adalah usaha bagi menggalakkan dan menerapkan sikap menjaga kebersihan pantai dalam kalangan penduduk. Lebih-lebih lagi masalah pencemaran mikroplastik kini semakin serius. Jadi di pantai ini merupakan satu contoh yang baiklah, di mana plastik akan menghasilkan satu masalah panggil plastik mikroplastik. Dan mikroplastik ini oleh kerana mikro dia halus kan, jadi dia akan makan dengan dia makan oleh plankton. Ikan-ikan akan makan plankton dan ikan-ikan ini pula kita pergi tangkap dan kita jual, kita makan. Itu yang dalam kajian kita ada nampak bahawa dalam darah manusia sekarang antaranya pun ada najis dalam manusia mengandungi mikroplastik ini. Bagi sukarelawan, kesedaran dalam kalangan kanak-kanak penting bagi memastikan kelestarian alam sekitar sentiasa terjamin. Kesedaran patutnya mula daripada remaja lah, daripada anak muda lagi lah, patutnya dah bermula lah. So saya rasa satu kelemahan ialah kesedaran tu mungkin kurang sikit. Sebab saya sendiri pun tak tahu mana yang boleh recycle, mana yang tak boleh recycle kan. Barang-barang macam kan, kalau ada kan aktiviti macam ni memang bagus lah. Patut diadakanlah sering. Semua benda perlu bermula daripada rumah. Rumah is orang kata apa, tempat yang paling asas untuk mewujudkan kesedaran tersebut. Kalau di rumah kita dah dedahkan kepada anak kita tentang kita semula clean up, bila mereka pergi keluar tak jadi masalah, mereka boleh amalkan. Kalau ada aktiviti ke apa secara sukarela, mereka pun tahu apa perlu mereka buat untuk environment. Dalam program pembersihan pantai itu, sukarelawan dan penduduk setempat digalakkan menyertai program Kita Recycle yang memberi ganjaran kepada pengguna apabila mengitar semula 25 jenis barangan termasuk kertas, tin aluminium, plastik, sisa elektrik dan elektronik. Mata ganjaran yang terkumpul boleh ditebus secara tunai melalui perbankan dalam talian. Hampir semua lampu, khususnya di bandaraya utama dunia, dipadamkan pada sambutan Hari Bumi malam semalam. Lebih 1,000 buah bandaraya bergelap. Hanya lampu-lampu di kawasan penting dinyalakan. Di Tugu Peringatan Perang India Gate di New Delhi, India, keadaan agak sunyi. Di Expo Dubai di Emirat Arab Bersatu UAE, keadaan tidak banyak berubah. Dan seperti di tempat lain, acara berlangsung sejam dan diadakan pada setiap tahun sejak 14 tahun lalu pada setiap Sabtu hujung bulan Mac. Ia bertujuan menyedarkan penduduk bumi akan bahaya perubahan iklim. Di pagar Brandenburg, Berlin, Jerman, cahaya daripada api lilin digunakan bagi menggantikan cahaya elektrik. Pada masa sama, langkah itu diambil di tengah-tengah pencerobohan Rusia ke atas Ukraine. Di bangunan pencakar langit The Sharp, London, seluruh lampu di bangunan itu dipadamkan. Keadaan menyebabkan bangunan itu dan kawasan sekelilingnya bergelap. Baiklah, ini pula pengalaman yang disifatkan mampu mendekatkan manusia dengan bumi. Meluncur di lereng gunung berapi bukanlah sesuatu yang selamat 100%, namun memberi keterujaan kepada pelancong di Nicaragua. Gunung berapi Cerro Negro dengan ketinggian 728 meter itu masih aktif dan antara yang popular dengan aktiviti itu di dunia. Aktiviti meluncur ini juga menghidupkan kembali sektor pelancongan yang terjejas teruk akibat pandemik COVID-19. Ia diakui sendiri pemandu pelancong dan penduduk tempatan yang berkhidmat membawa pengunjung bersama papan luncur mereka mendaki Cerro Negro. Sebaik tiba di kawasan ditetapkan, mereka menggelongsor di cerun yang tinggi selama kira-kira 40 saat. Bukan semua orang mampu memiliki pengalaman ini. Itulah tarikan utama meluncur di Cerro Negro. It was really good.
you go really fast, you kind of lose control a little bit, but you know, you get the hang of it after a little bit, and it's a really cool experience. Never thought I'd do this in my life, go down a volcano, but yeah, it was amazing. Unreal experience for sure. Porque después estás en contacto con la tierra, ¿sabes? Y pienso que eres la mejor experiencia humana que puedes tener y sientes el calor de la tierra. No inicio eres un poquito cansativo, pero después cuando llegas arriba vale la pena y cuando dejas abajo eres perfecto. Quieres ir de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Meskipun masih aktif, gunung berapi ini tidak mengeluarkan asap dan letusan terakhir adalah pada 1999. Antara gunung berapi lain yang menyediakan aktiviti sebegini ialah Yasur di Vanuatu dan Bromo di Indonesia. Pihak berkuasa Meksiko mengesahkan menjumpai tinggalan binatang laut dipercayai bahan pemujaan yang digunakan pada zaman pemerintahan Aztec. Di sebalik sudah berusia 1,500 tahun, sebahagian bahan berkenaan masih kekal dalam bentuk asal. Menurut pakar arkeologi, bahan berkenaan dijumpai di tapak arkeologi Templo Maya, sebuah kawasan kuil utama di bandar Tenochtitlan sebelum kewujudan Mexico City. Penemuan adalah pada penghujung tahun lalu selepas siri penggalian selama beberapa tahun. Turut dijumpai rangka seekor harimau bintang, karang, ikan buntal dan siput. Pakar arkeologi percaya bahan-bahan itu untuk pemujaan itu dilakukan semasa perluasan tentera Empire Aztec ke negara lain di Amerika Tengah. Mereka juga percaya ia ada kaitan dengan negara lain di rantau itu, khususnya berhubung perkembangan mengenai pemujaan di kuil utama Mexico City. Alat muzik rebab ini yang diperbuat daripada kayu keras dan memiliki alat penggesek dan bentuk badannya yang berbentuk agak bujur ke bawah. Ianya diadun sebegini rupa dengan melengkapkan bahagian-bahagian alat muzik ini, sama ada badan dan pengisi itu, dengan motif-motif yang diadun berdasarkan kreativiti masyarakat menggunakan bahan emas yang akan dihiasi di bahagian badan alat muzik rebab ini. Di samping itu bahagian penggesek juga diadun menggunakan kepingan-kepingan emas yang diukir secara tembus yang memperlihatkan ataupun yang mengetengahkan teknik ataupun inovasi masyarakat Melayu Nusantara. Kalau kita lihat dua komponen ini, sama ada badan alat muzik rebab ini dan penggeseknya, diadun menggunakan seni ukir yang unik terutamanya di sebelah Sumatera. Sukan. Menang pada perlawanan pertama menudukkan Filipina 2-0 pada aksi Persahabatan Tri-Nation Series. Hasrat Harimau Malaya untuk meraih kemenangan kedua tidak kesampaian apabila tunduk 1-2 kepada tuan rumah Singapura. Mirip aksi pertama menentang Filipina, skuad kebangsaan bimbingan Kim Pagon menggasak awal sebaik permainan bermula dan hampir membolosi gawang Singapura menerusi percubaan Safiq Rahim. Begitupun ketika Harimau Malaya rancak menggempur lawan, serangan balas Singapura berjaya memerangkap pemain negara menyaksikan penyerang tuan rumah Ihsan Ahmad yang juga anak kepada pemain legenda Singapura Fandi Ahmad menewaskan Farizal Marlias untuk kedudukan 1-0 minit ke-30. Harimau Malaya berpeluang menyamakan kedudukan seawal minit pertama selepas rehat, namun sepakan penalti Safawi Rashid sekadar menggegar palang gol. Skuad kebangsaan tidak mudah mengalah, sebaliknya terus mengatur serangan berbahaya ke kubu lawan. Hasilnya, pemain gantian Leridon Krasniki berjaya mengikat kedudukan minit ke-56, juga gol sulungnya bersama Harimau Malaya. Bagaimanapun, ketika Harimau Malaya leka menggasak, Ihsan sekali lagi bijak memperdaya pertahanan skuad negara dengan gol kedua peribadi minit ke-75 membolehkan Singapura menang 2-1. Harimau Malaya akan mengharungi aksi persahabatan terakhir secara tertutup menentang kelab Liga Singapura, Albirex Niigata esok dan pulang ke tanah air Selasa ini. Bola sepak Liga Premier.
JDT2 melonjak ke tangga kedua Liga untuk memberi tekanan kepada pendahulu Kelantan FC selepas menewaskan skuad projek FAM MSN 2-1 di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Bermain di arena sendiri, JDT2 di depan seawal minit kedua menerusi Muhammad Feiruz Baharudin. Tuan rumah terus menggandakan asakan dan penyerang import kelahiran Mali, Musa Sidibeh, menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-20. Skuad projek FAM MSN kendalian Hassan Sazali Waras merapatkan kedudukan 5 minit kemudian menerusi Muhammad Haikal Sahar. Menang 2-1, JDT2 naik ke tangga kedua dan hanya 3 mata di belakang pasukan pendahulu Kelantan. Skuad projek FAM MSN yang masih belum mencatat kemenangan selepas 2 perlawanan berada di tangga ke-7. Badminton terbuka Switzerland. 2 bergu negara akan beraksi pada perlawanan akhir malam ini. Pastinya ada impian besar buat pasangan lelaki Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani memburu kejuaraan antarabangsa yang kedua selepas menjuarai terbuka Jerman. Manakala Goh Sun Huat dan Chevron Lai Jamie akan membawa cabaran negara dalam kategori bergu campuran. Goh Zifei dan Nur Izzuddin Rumsani pilihan ke-8 mara ke pentas final selepas menundukkan pasangan Indonesia Pramudia Kusumawardana dan Yurima Yiche Yaakob. Hanya 36 minit diperlukan untuk melakar kemenangan straight set 21-18, 21-18. Tugas berat menanti pada perlawanan akhir menentang pilihan keempat juga dari Indonesia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang menewaskan bergu utama lelaki negara, Aaron Chia Suhwiyik pada aksi suku akhir semalam. Mereka tewas 20-22, 21-13, 8-21. Sementara itu, Goh Sun Huat dan Chevron Lai Jamie meneruskan cabaran dalam acara bergu campuran menyingkirkan rakan senegara Tan Kian Meng Lai Pei Jing 21-17, 24-22. Bagaimanapun, bergu wanita profesional negara Vivian Ho Lim Chui Sin terkandas di separuh akhir, tewas kepada pasangan adik-beradik dari Bulgaria Gabriela Stefanistova 10-21, 16-21. Di sebalik pembangunan pesat yang sedang melanda seluruh dunia, sebuah klinik di Kenya masih menggunakan unta bagi mengangkut ubat-ubatan ke kawasan pedalaman negara itu. Visual itu mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Midi Salih, salam hormat dan kita jumpa lagi.